Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Sains tahun 4, KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan memerihalkan sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Apakah itu sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Mari kita kenal pasti. Jom. Baiklah, mari kita ingat kembali sumber-sumber tenaga yang dapat menghasilkan bentuk-bentuk tenaga yang telah dipelajari sebelum ini. Terdapat matahari, biojisim, air, ombak, angin, bahan api fosil serta nuklear. Matahari adalah di mana kita boleh mendapat tenaga suria. Biojisim adalah di mana ia daripada bahan hidup seperti tumbuhan dan tinja haiwan yang boleh dijadikan bahan bakar. Air pula di mana ia melalui empangan dan akan memusingkan turbin di dalam empangan tersebut bagi menjana elektrik. Ombak pula di mana terdapatnya turbin di dasar laut yang juga berfungsi untuk menjanakan elektrik. Bagi sumber angin pula, ia dapat memustarkan kincir angin bagi menjana elektrik. Selain daripada itu, angin juga boleh menggerakkan kapal layar supaya kapal layar tersebut dapat bergerak dan juga dapat kita bermain layang-layang. Bahan api fosil adalah bahan yang telah tersimpan di dalam tanah ataupun dihasilkan daripada bahan-bahan yang telah reput di dalam tanah yang dinamakan sebagai fosil. Contohnya adalah seperti petroleum, iaitu petrol, minyak kereta kita dan juga diesel, arang batu dan juga contoh lain adalah gas asli, iaitu gas yang digunakan untuk memasak di dapur. Dan akhir sekali adalah nuklear, di mana bahan nuklear iaitu uranium dijanakan boleh menjanakan elektrik dalam stesen jana kuasa nuklear. Ingat tak? Okey, sekarang dah ingat balik sumber tenaga tadi? Bagus. Jadi, sumber-sumber tenaga tadi boleh dikelaskan kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Mari kita kenal pasti apa sumber tenaga yang boleh dibaharui. Ia merupakan sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Dalam erti kata lain, sumber ini sentiasa ada dan ia tidak akan habis. Bekalannya sentiasa dan berterusan ada. Contoh paling mudah adalah sumber utama kita iaitu matahari. Matahari akan sentiasa ada. Keesokan hari dia akan terbit semula dan akan terbenam pada waktu senja. Air juga. Memandangkan Malaysia adalah sumber air banyak kerana terdapat sungai yang mengalir, maka empangan-empangan ini sentiasa memutarkan turbin bagi menghasilkan elektrik. Ombak, di Malaysia terdapat pesisiran pantai dan jana kuasa ombak ini terletak di pesisiran pantai dan ditanamkan di dasar laut. Angin juga dapat membolehkan pergerakan kapal layar tadi serta layang-layang tadi dan ia sentiasa ada, sentiasa bertiup. Biojisim pula, tinja haiwan akan sentiasa dihasilkan. Sisa daripada tumbuhan juga akan sentiasa ada. Maka biojisim juga sumbernya tidak putus dan sentiasa ada. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui pula adalah apa sumber tenaga yang kita belum sebut tadi? Bagus. Sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula adalah bahan api fosil dan juga bahan nuklear. Perkataan dekat sini adalah terhad dan tidak boleh dijana semula. Ia adalah agak sukar ataupun memakan masa yang lama untuk dijana semula. Contoh dia adalah seperti bahan api fosil. Perkataan fosil itu sendiri melambangkan bahawa ia memerlukan masa yang lama, terlalu lama iaitu berjuta tahun untuk dihasilkan seperti petroleum. Sebab itulah petroleum sekarang adalah semakin mahal kerana sumbernya hampir kehabisan. Okey, bagi nuklear pula, uranium agak sukar untuk didapati, maka dia juga semakin habis di persekitaran kita. Jadi, ia dikelaskan dalam sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Jadi
Jadi, rumusan kita untuk topik kali ini ialah sumber tenaga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber tenaga yang boleh dibaharui iaitu boleh dijana secara berterusan ataupun dalam erti kata lain ia tidak habis iaitu matahari, air, bayu jisim, ombak dan juga angin. Kemudian, kelas yang kedua adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui di mana ia terhad dan tidak boleh dijana semula iaitu bahan api fosil dan juga nuklear. Jangan lupa jawab soalan pengukuhan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi. Bye.